Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 264, masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan zikir-zikir di dalam salat jenazah. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda melaksanakan solat jenazah dan membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dah. Maksudnya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami dan orang-orang yang mati di antara kami. Minta Allah Ta'ala pun belaka. Orang yang hadir di antara kami, orang-orang yang tidak hadir di antara kami. Oh, suka doa ni. Orang yang hidup diminta, Rasulullah minta keampunan daripada Allah untuk orang hidup, orang mati, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir. Baik, anak-anak kecil di antara kami, orang-orang tua di antara kami, kaum lelaki dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hiduplah dia di atas Islam. Dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau halang kami daripada pahalanya, daripada pahala si mati. Baik, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari dan Muslim. Sebenarnya kita kalau kita belajar hadis, perkataan hak yang seperti ini sebenarnya kita kena faham. Ialah berhurailah sikit ya, maksudnya di sana ada seorang ulama hadis yang dikenali sebagai Imam Hakim An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu anhu, seorang ulama hadis yang besar. Jadi oleh kerana dia melihat kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim diterima oleh ulama-ulama yang datang selepas daripada Bukhari dan Muslim, dia seorang ulama hadis, dia pun tengok kitab Bukhari, kitab Muslim, dia kata sebenarnya kalau nak buat kitab seumpama kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, masih lagi boleh dibuat. Maksudnya banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang tidak dimuatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau. Maka Imam Hakim An-Naisaburi, dia ada guru hadis dia, ramai guru hadis dia sampai kepada Rasulullah. Maka dia pun kumpul hadis di dalam satu kitab yang dikenali sebagai kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab tu nama dia diletak kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik, dia pun kumpul hadis.
Yang mana dalam kitab tersebut di bawah ni ada hadis, dia kata hadis ni Imam Bukhari tidak keluarkan hadis dalam kitab dia, Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis dalam kitab dia. Tapi kalau tengok kepada syarak dia bertepatan dengan syarak Bukhari, bertepatan dengan syarak Muslim. Jadi apabila bertepatan dengan syarak Bukhari, bertepatan dengan syarak Muslim, bermakna hadis itu adalah hadis sahih. Baik. Lepas tu sebab Imam Bukhari dia ada syarak dia, Imam Muslim ada syarak dia. Imam Bukhari nak ketika dia menilai sebuah hadis dalam sebuah hadis sebagai hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari, dia ada syarak dia, Imam Muslim ada syarak dia. Yang syarak Imam Bukhari dia lebih tegang ataupun lebih kuat ataupun lebih kerah berbanding dengan syarak Imam Muslim. Baik. Nah, itu secara ringkaslah perbincangan yang panjang, atau kena belajar dalam ilmu mustalah hadis. Baik, atau kena belajar dalam ilmu hadis pula. Cuma nak cerita sikit je. Baik, jadi dia pun buat kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia pun datangkan hadis yang sahih. Dia kata hadis ni bertepatan dengan syarat Bukhari, bertepatan dengan syarat Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis dalam kitab mereka. Lepas tu dia bagi hadis yang lain pula. Hadis ni bertepatan dengan syarat Imam Bukhari sahaja, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis dalam kitab dia. Hadis ni bertepatan dengan sahih syarat Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis dalam kitab bagi mereka, kitab mereka. Dan kadang-kadang ada hadis yang dianggap sahih oleh dia sendiri, tidak bertepatan dengan syarat Bukhari, tidak bertepatan dengan syarat Muslim, tapi sahih di sisi dia. Okey. Lepas daripada itu, apabila kitab itu terkumpul, baik, kemudian dia meninggal dunia, ulama-ulama yang datang selepas daripada mereka, selepas daripada dia, tidak menerima bulat-bulat apa yang disebut oleh Imam Hakim An-Naisaburi, walaupun dia seorang ulama hadis yang besar. Sama juga Imam Bukhari, ketika dia ingin membuat kitab Sahih Bukhari, dia nak kumpul hadis-hadis yang sahih di dalam. Baik, ulama yang datang selepas daripada dia, bukan ulama zaman dia, bukan terima bulat-bulat, bukan mereka buat kajian balik. Ulama-ulama hadis buat kajian balik. Sebab kadang-kadang ada orang dia telah membuat syarat tertentu, tapi kadang-kadang sampai masa dia tidak mengikut syarat itu. Macam kita kata gini, dia buat contoh. Kadang-kadang ada satu pekerjaan, satu jawatan dalam kerajaan ke dalam dia, syarat untuk terima ataupun untuk dapat jawatan ni syarat sekian. Okey, kadang-kadang dah ikut syarat pun masuk ke kabel. Boleh faham kan? Masuk ke kabel dah ikut syarat. Dah cukup syarat, dah ikut syarat. Okey, sama juga kita buat contoh saat itu perbandingan. Imam Bukhari dibuat syarat untuk meletakkan hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim buat syarat untuk meletakkan hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Selepas daripada siang, ulama-ulama hadis bukan setakat hak yang datang selepas daripada dia, bahkan hak yang sezaman dia bukan terima bulat-bulat perkataan dia, walaupun dia adalah alim ulama, bahkan mereka buat kajian balik. Bagaimana betul dah hak yang dimuatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, Imam Muslim dalam kitab sahih dia adalah hadis yang sahih. Ternyata Imam Bukhari menepati syarat tersebut, Imam Muslim menepati syarat tersebut. Akhirnya ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada Bukhari dan Muslim sebulat suara mengatakan bahawasanya hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayat dengan sanad yang bersambung, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Namun adalah beberapa orang ulama hadis yang mengkritik beberapa hadis dalam kitab Sahih Muslim, beberapa hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Ada, bukan tak ada. Ada di sana ulama-ulama hadis yang mengkritik. Tetapi kebanyakan ulama hadis menerima kitab Bukhari dan kitab Muslim, sahih keduanya adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, tapi dengan syarat sanad hadis tersebut adalah sanad yang bersambung. Okey. Imam Muslim oleh kerana tengok kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim ni diterima oleh orang. Baik, memuatkan hadis yang sahih, dia nak buat benda yang sama. Kaedah yang dia nak buat tadi tu secara ringkas macam gak sebut. Tetapi ulama yang datang selepas daripada dia tengok kaji balik, ternyata ada juga hadis-hadis yang dhaif. Kadang-kadang hadis yang terlalu lemah ada dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik. Maka ketika Imam Hakim An-Naisaburi dia telah meletakkan syarat untuk memuatkan hadis yang sahih, sehingga dia meletakkan nama kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain.
Datang ulama-ulama hadis selepas daripada buat kajian, rupa-rupanya masih ada, bukan ada, banyak juga hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Imam Hakim An-Naisaburi, walaupun banyak juga hadis sahih. Okey. Apabila ada hadis yang tidak sahih di dalam kitab tersebut, maka ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya Imam Hakim An-Naisaburi ni bukan tidak menepati syarat, bukan. Dia menepati dah syarat dia. Cuma belum sempat dia buat, dia edit semula, dia meninggal dunia. Okey, ada juga pandangan yang mengatakan sedemikian. Sebab biasa kita apabila kita menulis satu, lepas tu kita akan buat semuakan kali kedua, kali ketiga, kita cek balik, kita edit balik, kemas kini balik. Kalau cakap kita gak, dia tidak sempat untuk kemas kini sehingga dia meninggal dunia. Okey, ni pandangan segelintir. Baik. Sebahagian ulama hadis yang lain yang kata bukan begitu. Bukan kata dia tidak sempat buat kemas kini, bukan dia tidak sempat nak edit semula, nak buat tapisang semula, bukan. Tetapi beliau adalah orang yang kendor dalam meletakkan syarat sahih. Maka di sinilah ada ramai di kalangan ulama hadis mengatakan pentashihan yang dilakukan oleh Imam Hakim An-Naisaburi perlu dikaji terlebih dahulu, kerana beliau adalah orang yang bermudah-mudah dalam menilai sesuatu hadis dengan sahih. Kadang-kadang hadis yang bukan sahih pun dinilai sebagai hadis sahih. Dan ada seorang ulama yang datang selepas daripada Imam Hakim An-Naisaburi yang dikenali sebagai Imam Syamsuddin Az-Zahabi, seorang ulama besar dalam bidang hadis, berasal daripada negara Syria, lama dah. Baik. Dia datang selepas daripada Imam Nawawi sikit. Imam Syamsuddin Az-Zahabi selepas daripada Imam Nawawi sikit. Yang mana kata ulama hadis yang dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi sekiranya dipersetujui oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi baru diterima. Maksudnya kena tengok bagaimanakah penilaian yang dilakukan oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Okey, ni secara ringkas. Tu kita cerita sekarang dengan ringkas sebab ayat-ayat ni banyak kali kita jumpa. Okey, baik, kita baca semula. Imam Hakim Abu Abdullah mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari dan Muslim. Boleh faham dah maksud dia kan? Hadis ini sahih sesuai, bertepatan dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim. Baik. Okey. Seterusnya kami riwayatkan juga hadis ini dalam Sunan Al-Baihaqi. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Dan selain daripada Sunan Al-Baihaqi, dari riwayat Abi Qatadah. Daripada riwayat Abi Qatadah. Manakala tadi adalah daripada riwayat Abi Hurairah. Maksudnya ada sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang sama. Seterusnya kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi daripada riwayat Abi Ibrahim. Daripada riwayat Abi Ibrahim, dah ni nak baca, nanti kena tengok Arab pula. Baik. Kami riwayatkan pula. Mana? Dah cuba cari pula Hampa cari kejap. Okey. Daripada Abi Ibrahim Al-Ashhali. Sebab dia nak baca ni. Baca salah. Okey. Kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi dari riwayat Abi Ibrahim Al-Ashhali. Abi Ibrahim Al-Ashhali adalah seorang perawi yang majhul. Tak apalah, kita tak payah bincanglah bab tu. Daripada bapanya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, mengatakan riwayat yang paling sahih dalam hadis Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina adalah riwayat Abu Ibrahim Al-Ashhali daripada bapanya. Bukhari menambahkan hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis riwayat Auf bin Malik. Jadi ini Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menceritakan beberapa riwayat
berkenaan dengan hadis Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina yang kita baca tadi. Yang mana Imam Nawawi menceritakan bahawasanya Imam Tirmizi pernah mengungkapkan bahawasanya Muhammad bin Ismail ini adalah nama kepada Imam Bukhari. Riwayat yang paling sahih dalam hadis Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina adalah riwayat Abi Ibrahim Al-Ashali daripada ayahnya. Baik. Okey. Selesai bab tu. Seterusnya dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan wa tawaffahu 'ala al-Islam fa ahyihi 'ala al-Islam. Sedangkan yang masyhur dalam sebahagian besar kitab hadis adalah dengan lafaz wa tawaffahu 'ala al-iman fa ahyihi 'ala al-Islam. Kalau perasaan tadi dalam perkataan Arab Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Maksudnya ya Allah, sesiapa yang engkau hidupkan dari kalangan kami maka hiduplah dia di atas Islam. Dan siapa yang engkau matikannya maka matikanlah dia di atas iman. Tapi di sana ada riwayat yang kedua, sesiapa yang engkau hidupkan dari kalangan kami maka hiduplah dia di atas iman, dan barang siapa yang engkau matikan dari kalangan kami maka matikan dia di atas Islam. Ditukar perkataan. Okey, ada riwayat yang kedua. Baik. Seterusnya cuma kebanyakan riwayat sebagaimana yang kita baca tadi. Baik, seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Imam Ibn Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kamu melakukan solat jenazah, maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Apa maksud fa akhlisu lahu ad-du'a? Maka ikhlaskan untuknya akan doa untuk si mati. Maksud dia ikhlaskan untuk si mati akan doa, maksudnya adalah kita kena berdoa khusus untuk si mati. Atau makna ikhlaskan doa untuk si mati, maksud dia kita khususkan berdoa untuk si mati. Kita melakukan ibadat ikhlas kepada Allah. Maksud dia ikhlas kepada Allah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dalam ibadat. Hak ni fa akhlisu lahu du'a, ikhlaskan untuk si mati akan doa dengan maksud kena doa secara khusus kepada si mati. Atau maksudnya, jadi kalau kita doa secara umum tidak memadai. Allahu Akbar lepas daripada takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu dipanggil dia doa yang umum. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan. Si mati juga orang beriman, masuk dalam doa tersebut. Tapi oleh kerana tidak ada ikhlas berdoa untuk dia, maka belum lagi memadai menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i mesti kena khususkan doa untuk dia, untuk si mati. Baik. Itu maksud fa akhlisu lahu du'a. Maka kena khususkan doa untuk si mati. Okeylah doa supaya Allah Taala bagi rahmat ke, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi keampunan ke, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebahagiaan di negeri akhirat ke, supaya Allah Taala bagi kebaikan kepada dia ke. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat jenazah. Bagaimana? Hak yang Abu Hurairah riwayat daripada Rasulullah, antara doa Rasulullah, Rasul baca dia, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'a faghfir lah. Ni antara doa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sebagaimana diriwayat daripada Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Maksudnya, ya Allah, engkau adalah Tuhannya. Ya Allah, engkau adalah Tuhannya. Allahumma anta rabbuha, mu adalah Tuhannya. Di asal perkataan rabbuha, Tuhannya, ha tu untuk perempuan pada asal. Kalau untuk lelaki kita kata apa? Rabbuhu. Dia dalam bahasa Arab dia lain. Dalam bahasa Arab penggunaan untuk perempuan dia lain daripada penggunaan untuk lelaki. Sebab itulah kalau orang mahir cakap, orang kita lah, orang bukan orang Arab lah, orang kita kalau dia pandai cakap Arab dengan orang lelaki, tak semesti dia pandai cakap Arab dengan orang puan. Sebab apa? Sebab penggunaan kalimah
berbeza. Contoh kita kata kalau lelaki anta, kalau perempuan anti. Kalau hak yang lelaki kita kata hadza, kalau perempuan hadhihi. Itu sebagai contoh. Jadi Allahumma anta rabbuha pada asalnya untuk perempuan. Faham tak? Untuk lelaki kata anta rabbuhu. Wa anta khalaqtaha, untuk lelaki anta khalaqtahu. Tetapi perkataan ha boleh juga digunakan untuk lelaki. Di sini. Kenapa benda? Kerana sama ada lelaki ataupun perempuan dinamakan mereka sebagai jenazah. Okey, boleh faham? Janazah. Apa benda janazah? Jenazah, orang mati. Perkataan janazah ada tak marbutah. Jadi anta rabbuha rabbul janazah. Jadi ha di sini boleh digunakan untuk lelaki, tetapi kembali kepada benda, kembali kepada jenazah. Gitu. Anta rabbuha ay anta rabbul janazah. Rabbul janazah pula, jenazah bahasa Melayu kita. Anta rabbuha rabbul janazah. Anta rabbuha rabbu hadhihi janazah. Wa anta khalaqta hadhihi janazah. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya Allah, engkau adalah Tuhannya. Engkau adalah penciptanya. Engkau telah memberinya hidayah kepada Islam. Siapa yang memberi hidayah kepada Islam? Allah Ta'ala. Yahdi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi hidayah kepada mereka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala menyesatkan mereka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Baik. Engkau telah mencabut rohnya. Allah Ta'ala mencabutkan rohnya. Baik. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang mencabutkan rohnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melantik mereka yang mencabutkan roh. Tapi pada hakikat tidak ada yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah, dengan perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau lebih tahu apa yang dia sembunyikan dan dilakukan secara terang-terang, ya Allah. Benda yang dibuat secara tersembunyi, yang dibuat terang-terang, mu tahu, ya Allah. Kami datang sebagai pemberi syafaat baginya, maka ampunilah dia. Pada hari ini kami datang untuk memberi syafaat kepada, untuk memberi pertolongan kepada dia. Kami berdoa kepadamu, ya Allah. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Imam Ibn Majah daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia Wathilah bin Al-Asqa' adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mana? Rasulullah melakukan salat jenazah bersama kami ke atas seorang daripada kaum muslimin. Jadi satu ketika tu Rasul sembahyang kepada seorang lelaki daripada kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka aku, kata Wathilah bin Al-Asqa', aku mendengar baginda mengucapkan, Allahumma inna fulana bana fulanin fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal hamd Allahumma faghfir lah warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Banyak doa tu, bukan sikit doa. Kalau kita perasan kalau kita pergi Mekah, lepas daripada takbir yang ketiga, kita habis dah baca, dibaca panjang lagi. Tak malah tumbah, kita tunggu kan nak pergi kepada takbir yang keempat. Dah apa jadi gitu? Kerana dia baca doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada beberapa doa digabung daripada beberapa riwayat. Cuma biasa kita baca benda Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim sampai akhir. Hak tu je kita baca. Mungkin ada orang ingat sikit, tambah sikit Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Macam hak yang kita baca. Mungkin ada orang hak yang hafal lagi Allahumma hadha 'abduka wa ibnu 'abdika. Macam tak samalah orang. Tapi kalau perhati tu imam baca panjang, sebab dia dibaca beberapa doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut dalam kitab Azkar. Dah kita nak baca juga boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Lepas tu nak baca kena ingat. Dah nak ingat kena hafal. Tu dia. Baik, kena hafal. Dah kita belajar dah boleh hafal ni. Seterusnya ya Allah, sesungguhnya mayat ini berada dalam tanggunganmu, ya Allah, dalam jaminanmu, ya Allah, dan terikat di sisimu, ya Allah. Dia perkataan wahabli jiwarik ni maksudnya tali jiranmu, ya Allah. Dia jiwarik ni keamanan. Maksud dia tali keamanan. Dia orang Arab suatu ketika dahulu, kalau dia bermusafir,
Dia sampai di satu tempat, untuk dia mendapat keamanan, untuk dia selamat, maka dia akan berjumpa dengan ketua kepada kaum tersebut, meminta keamanan daripada ketua itu. Jadi, itu maksud jiwari. Maksudnya, sesungguhnya si fulan, dia berada dalam tali keamananmu ya Allah, tali lindunganmu ya Allah. Baik, maka lindungilah dia daripada seksa kubur dan seksa neraka. Dia dalam, kalau kita tengok perkataan faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar, maka peliharalah dia ya Allah, jagalah dia ya Allah, lindungilah dia ya Allah daripada fitnah kubur. Di fitnah kubur dia sedikit berbeza dengan azab kubur. Dia dalam kubur ni ada 3 kera. 3 kera. Yang mana 3 kera ni kita tak jumpa lagi sebab kita tak mati lagi. Cuma 3 perkara ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia mengalami dah perkara ni. Baik. Sebab benda ni benda yang gaib. Kita tidak dapat cerita benda yang gaib melainkan melalui wahyu. Dan benda ni dicerita oleh Rasul. Yang pertamanya adalah nama dia dhammatul qabr, himpitan kubur. Itu yang pertama. Himpitan kubur. Yang keduanya adalah fitnah kubur, yang ketiganya azab kubur. 3 perkara yang ada dalam kubur. Himpitan kubur ni dilalui oleh orang, semua orang. Orang berdosa ke, orang tak berdosa ke, orang kafir ke, orang Islam ke, kanak-kanak ke, orang dewasa ke, semuanya melalui himpitan kubur. Sehingga kan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhammah, sesungguhnya bagi kubur itu ada himpitannya. Sekiranya ada seorang yang dapat lepas daripada himpitan kubur, nescaya baby ni, bayi ni akan terlepas daripada himpitan kubur. Tapi baby pun tidak terlepas. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang pada hari kematian dia dibuka pintu langit. 70,000 pada malaikat yang turun. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Taala yang paling besar bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Tu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas daripada himpitan kubur. Okey, yang pertama himpitan kubur. Yang kedua fitnah kubur. Fitnah kubur ni maksudnya fitnah kubur. Fitnah kubur adalah soal munkar nakir dalam kubur. Itu makna fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Patut fitnah kubur ni bukan semua orang kena. Ada orang yang terselamat daripada fitnah kubur. Ada orang-orang tertentu selamat daripada fitnah kubur. Para nabi selamat daripada fitnah kubur. Golongan yang syuhada, orang yang mati syahid, selamat daripada fitnah kubur. Ada orang-orang yang tertentu selamat daripada fitnah kubur. Sama juga azab kubur, bukan kena belaka. Ada orang yang terselamat dan ada orang yang kena azab kubur. Dalam hadis ni menyebut faqihi min fitnatil qabr. Maka peliharalah dia daripada fitnah kubur. Pada asal fitnah kubur dia merujuk kepada benda soal munkar nakir dalam kubur. Baik. Wa azabin nar, begitu juga minta Allah Taala lindungi dia daripada azab neraka. Engkau selalu menepati janji ya Allah dan Maha terpuji. Tengok, wa anta ahlul wafa wal hamd. Mu ya Allah adalah ahli untuk menepati janji. Baik, dan mu adalah yang Maha terpuji. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Syafi'i rahimahullah lebih memilih doa-doa yang beliau ambil daripada keseluruhan hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Imam Syafi'i dia ambil doa-doa yang daripada keseluruhan hadis ini dan hadis-hadis yang lain lagi. Beliau katakan dalam doanya, ini doa Imam Syafi'i, Allahumma hadha 'abduk ibnu 'abdik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Dia kalau perempuan kita tak kata hadha 'abduk, kita kata benda Allahumma hadhihi amatuk. Dia hadha untuk lelaki, hadhihi untuk perempuan. Ni kena belajar juga asah ni. Asah bahasa Arab kena belajar sikit je. Hadha untuk lelaki, hadha makna ini, hadhihi ini. Tapi untuk lelaki kena guna hadha, untuk perempuan kena guna hadhihi. Abdun, Abdullah kan hamba Allah kan. Abdun ni hamba lelaki. Kalau hamba perempuan bukan abdun, dipanggil dia amatun. Jadi Allahumma hadhihi amatuk. Okey, ini adalah hamba lelaki. Hadza abduk, ini adalah hamba lelakimu.
Ibnu abdik. Ibnu ni adalah anak lelaki. Kalau perempuan kita tak kata ibnu, kita kata benda bintu. Allahumma hadhihi amatuk bintu amatik, bintu abdik. Boleh? Bintu abdik, tak ada masalah. Baik. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Kita tengok makna dia. Allah Rabbi, makna dia, suka dengar makna dia. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu ya Allah. Putera daripada hamba-Mu, anak lelaki kepada hamba-Mu. Dia hamba-Mu, ayah dia juga hamba-Mu, mak dia juga hamba-Mu. Dia keluar daripada kesenangan dunia dan keluasan dunia. Sementara orang-orang yang dicintainya masih berada tinggal di sana. Anak bini dia, kalau hak puan mati, suami dia, anak-anak dia, cucu dia, keluarga dia, ada lagi. Dia keluar daripada kesenangan dunia. Orang-orang yang dikasih masih lagi ada di atas dunia, kepada gelapnya kubur. Keluar, pergi kepada kegelapan kubur. Serta apa yang akan ditemuinya, ada benda yang akan dia berjumpa dalam kubur, selepas daripada kubur nanti. Dia pernah bersaksi, kita tolong khabar, dia pernah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanmu, sedangkan Engkau lebih tahu tentangnya. Kami menceritakan kepadamu ya Allah, kami tahu mu lebih tahu, tapi kami dituntut melakukan perkara tersebut olehmu ya Allah. Baik, sesungguhnya dia bertemu kepada Engkau, dan Engkau adalah sebaik-baik tuan rumah baginya. Maksudnya dia bertemu pula sila. Dia bertamu. Sesungguhnya dia bertamu kepadamu ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik tuan rumah baginya. Dia akan menjadi tamu ya Allah. Mu adalah sebaik-baik hak yang melayang tetamu. Dia menjadi sangat perlu kepada kasih sayangmu, sedangkan Engkau tidak perlu untuk menyeksanya. Dia amat-amat memerlukan kepada rahmatmu ya Allah, dan mu tidak berhajat kepada menyeksanya ya Allah. Baik, kami datang dengan penuh harap kepadamu untuk memberi syafaat baginya, untuk memberi pertolongan kepadanya ya Allah. Apabila dia orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Kalau si mati dia orang baik, maka tambahlah ganjaran pahala kebaikannya. Dan apabila dia orang buruk, kalau dia ni orang yang banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan sebenarnya memang kita dituntut buat begitu. Kita dituntut buat begitu. Baik, kita dituntut berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampun dosa orang yang meninggal dunia. Berikanlah kepadanya redha-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Jagalah dia daripada fitnah kubur dan seksa kubur. Luaskanlah kuburnya. Keringkanlah tanah daripada punggungnya. Benda pula, keringkanlah tanah daripada punggungnya ni. Tengok. Katanya wafsah lahu fi qabri, luaskan untuknya dalam kuburnya, wajafil arda an jambai. Dia tak makna kering. Dia jafi ni dengan makna dia jafil arda an jambai, bukan makna kering. Bukan. Kita dalam Quran kita ada ayat tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana tatajafa? Renggang. Junubuhum, lambung mereka, anil madaji', daripada tempat tidur. Jafil arda an jambai maksudnya renggangkan akan bumi, tanah saat itu daripada dua rusuknya. Dia bukan kering. Baik, katanya keringkanlah tanah daripada punggungnya. Bukan. Ini terjemahan yang tidak tepat. Hak yang tepat lagu mana? Renggangkan kubur saat itu daripada dua rusuknya. Itu jafil arda an jambai. Lepas tu berikanlah kepadanya keamanan, dan berikanlah kepadanya keamanan
daripada seksamu dengan rahmatmu. Berilah kepada dia keamanan dengan rahmatmu daripada seksamu. Ni dia kata temannya, berikanlah kepadanya keamanan dan seksamu. Ai, letih gini bunyi. Berikanlah kepadanya keamanan dan seksamu. Ai, jadi gitu, dah betul gitu. Salah terjemahan gitu, betul tak? Ke betul terjemahan? Ada kena. Ada suruh seksa pula. Padahal kena nampak orang lain yang kita banyak doa kita kepada si mati. Dah kena ke dia. Okey, hak yang Arab kan ayat laqihi. Laqihi ni maksudnya pertemukan. Pertemukan dia dengan rahmatmu ya Allah akan keamanan daripada azab. Itu maksudnya. Maksudnya kurniakanlah kepada dia dengan rahmatmu ya Allah selamat daripada azab. Baik. Katanya sampai sehingga engkau membangkitkannya dan mengirimkannya ke syurgamu. Wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayangnya, Ar-Rahman Rahimin, Tuhan yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Ini adalah nas Imam Syafi'i yang diambil daripada dalam ringkasan kitab Al-Muzani rahimahullah. Ini pun perkataan ini adalah nas Imam Syafi'i yang diambil dalam ringkasan Imam Al-Muzani rahimahullah. Kalau kita nak faham ni panjang, kalau kita kena cerita ni kalau kita nak faham. Aku cerita secara ringkas. Ringkas saja. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah keturunan Bani Al-Muttalib. Rasulullah Bani Hashim. Dia bertemu dengan Rasulullah daripada pada Abdi Manaf. Dia adalah puak Quraisy, adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Gaza, semenanjung Gaza. Bumi yang penuh dengan keberkatan. Ayah mati masa kecil, dibawa pergi membesar di Mekah. Berguru dengan ulama-ulama besar Mekah. Di antaranya adalah mufti Mekah sendiri pada ketika itu. Baik, Khalid bin Muslim Az-Zingi antaranya. Lepas tu ketika umur belasan tahun telah diizin oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa. Umur 15 tahun. Telah diizin oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa. Siapa guru dia? Ulama besar. Ulama besar. Jadi guru dia telah memberi pengiktirafan kepada dia. Okey. Apabila umur masih lagi kecil, dia telah berpindah ke Madinah, berguru dengan Imam Malik. Lepas tu berhijrah melakukan pengembaraan menuntut ilmu ke negara Yaman, ke negara Iraq. Dipendekkan cerita, ketika beliau berada di negara Iraq, beliau telah berfatwa, beliau telah berdebat, berbincang dengan ulama-ulama besar di negara Iraq pada ketika itu. Akhirnya ramai ulama-ulama di negara Iraq mengiktirafkan keilmuan dia. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal setiap kali sembahyang berdoa untuk Imam Syafi'i. Setiap Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama ahli yang terkenal. Imam Syafi'i ketika berada di negara Iraq, beliau ada anak-anak murid dia. Antara anak murid dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Thawr, Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi. Mereka ini adalah yang meriwayatkan pandangan-pandangan mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu Imam Syafi'i berpindah ke negara Mesir. Bila berpindah ke negara Mesir, ada beberapa fatwa Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i fatwa di negara Iraq, sampai di negara Mesir Imam Syafi'i berfatwa dengan fatwa yang lain. Maka fatwa Imam Syafi'i di negara Iraq dinamakan qaul qadim, fatwa Imam Syafi'i di negara Mesir dinamakan sebagai qaul jadid. Antara ulama-ulama besar yang berada di negara Mesir yang berguru dengan Imam Syafi'i, yang mereka meriwayatkan pandangan Imam Syafi'i adalah Imam Muzani. Imam Muzani dia mengumpul perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Baik. Ini adalah nas Imam Syafi'i yang diambil dalam ringkasan Al-Muzani. Imam Muzani ada kitab nama dia Mukhtasar Al-Muzani. Diambil daripada perkataan Imam Syafi'i. Baru kita faham. Jadi Imam Muzani adalah murid kepada Imam Syafi'i. Ini adalah nas Imam Syafi'i yang diambil dalam ringkasan Al-Muzani rahimahullah. Katanya, para rakan kami. Okey, perkataan para rakan kami ini maksudnya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan, apabila yang meninggal bayi atau anak kecil, maka kedua orang tuanya yang didoakan dengan mengucapkan. Jadi ada orang yang diuji dengan kematian anak kecil. Jadi doa ketika kita sembahyang jenazah untuk anak kecil ada sedikit kelainan dengan doa kita sembahyang jenazah kepada orang dewasa yang meninggal dunia. Doa dia lagu mana tengok. Jadi kita doa juga untuk budak dan untuk ayah dia, untuk mak dia.
Allahumma ij'alhu lahuma faratan waj'alhu lahuma salafa waj'alhu lahuma dhukhra wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajra. Ya Allah, jadikanlah dia untuk kedua orang tuanya sebagai tabungan. Maksudnya sebagai tabungan, sebagai simpanan. Simpanan yang dia dapat mengambil manfaat di diri akhirat nanti. Jadikanlah dia sebagai pendahuluan bagi keduanya. Dia yang mendahului ayah dia dan mak dia. Jadikanlah dia budak saat ni tu simpanan bagi keduanya. Dengannya beratkanlah, dengan sebab budak meninggal dunia, beratkanlah timbangan amal keduanya, bagi ganjaran kepada kedua ibu bapa dia, dan limpahkanlah kesabaran dalam hati keduanya. Minta Allah Ta'ala bagi kesabaran. Janganlah engkau menyesatkan mereka berdua setelah kematiannya. Kadang-kadang ada orang punca daripada mati anak kecil sampai tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka masalah daripada sudut akidah dia. Baik. Janganlah kalau engkau menyesatkan mereka berdua setelah kematiannya. Janganlah engkau halang keduanya daripada pahalanya. Bagilah pahala kepada kedua ibu bapa yang kematian anak tersebut. Lafaz ini disebutkan oleh Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan sejawat kami. Dari kalangan sejawat kami ini maksudnya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Kafi. Jadi Imam Abu Abdillah Az-Zubairi menyebut perkataan ini dalam kitabnya Al-Kafi. Sementara yang lain mengucapkan lafaz yang serupa dengan lafaz di atas dengan tambahan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina hingga akhir. Jadi ada ulama yang lain riwayat doa sama di atas, cuma ada tambahan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidna wa ghaibina, sebagaimana yang kita bincang dulu ni. Az-Zubairi mengatakan, Az-Zubairi saatnya Abu Abdillah Az-Zubairi, ulama mazhab Imam Syafi'i, apabila yang wafat adalah perempuan, doanya adalah Allahumma hadhihi amaduka hingga akhir. Tadi kita ceritakan, kalau lelaki Allahumma hadha abduka ibnu abdik. Kalau perempuan Allahumma hadhihi amatuka bintu abdik. Baik, itu kos itulah. Wallahu a'lam. Setelah takbir keempat disepakati maksudnya ulama sepakat, tak ada, tanpa ada khilaf, tidak diwajibkan zikir sama sekali. Tak ada zikir yang diwajibkan. Allahu akbar, tak ada zikir yang diwajibkan. Namun disunatkan untuk mengucapkan doa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Karya Al-Buwaiti. Siapa Al-Buwaiti? Juga anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Buwaiti juga anak murid kepada Imam Syafi'i. Beliau mengumpul perkataan-perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Beliau mengatakan pada takbir keempat mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ya Allah, jangan engkau halang kami daripada pahalanya mayat. Janganlah halang kami dapat ganjaran atas kematian mayat ini, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Taftinna ni maksud janganlah engkau fitnahkan kami selepas daripadanya. Antara fitnahnya adalah macam yang kita cerita tadi, benda tidak redha dengan ketetapan Allah. Antara fitnahnya adalah melakukan niyahah. Maksud niyahah meratap kematian, melakukan dosa setelah daripada kewafatan. Abu Ali bin Abi Hurairah dari kalangan sejawat kami. Sejawat kami ini adalah ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan para ulama terdahulu pada takbir keempat biasa membaca. Dia kata ada ulama terdahulu selepas daripada takbir yang keempat mereka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ulama-ulama terdahulu, dikata al-muqtaqaddimun, ulama-ulama terdahulu, tapi bukan semua, sebahagian, selepas daripada takbir yang keempat mereka baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami daripada siksa neraka. Cuma doa ini tidak dinukil daripada Imam Syafi'i. Kalau kaji daripada anak-anak murid Imam Syafi'i yang menukilkan pandangan Imam Syafi'i, ternyata tidak dinukil doa ini disebut oleh Imam Syafi'i. Tapi walau bagaimanapun, apabila dilakukannya, maka baik adanya. Imam Nawawi kata kalau nak buat tak ada masalah, macam mana kalau nak buat. Jadi kalau orang nak baca
Lepas daripada takbir yang keempat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak menjadi masalah. Baik, dibolehkan. Baik, cuba jangan panjang-panjang sangatlah doa. Jangan terlalu panjang sampai mai sejam doa pada bertakbir yang keempat tu dak kena dah. Baik. Jadi nak baca tak ada masalah, dibolehkan. Betul lagi kalau kita sebagai makmum yang mana kita bila bacaan tapi imam tak bagi salam lagi, maka kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa kata comel? Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Baik. Berkaitan dengan ini, kami cukupkan dengan zikir yang sudah kami sebutkan dalam hadis Anas pada bab doa ketika mendapat kesusahan, wallahu a'lam. Dah sandarang diam dia. Tanya dak. Imam Nawawi kata comel baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sandarang diam dia. Kata Imam Nawawi, sandarang dia, tengok sandarang dia adalah hadis yang kita pernah bincang dalam bab bacaan ketika ditimpa kesusahan. Apabila kita ditimpa ujian, ditimpa bala, ditimpa kesusahan, baik, maka antara doa hak yang molek kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kana akthar du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya doa yang banyak dibaca oleh Rasul, yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim menambahkan dalam riwayat dia kata gini, wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fi. Kalau nak doa dengan satu doa, dia akan doa dengan doa ni. Nak doa benda pun dia akan masuk doa ni. Doakan sembahyang jenazah ni sebenarnya doa untuk jenazah. Maka tak ada masalah dimasukkan doa ni, sebagaimana Anas bin Malik setiap kali dia nak berdoa dia akan membaca doa ni, Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina Rabbana atina Allahumma atina, sama je. Dalam hadis menyebut Allahumma atina, kita baca Rabbana atina sama je, sebab Allahumma dengan makna ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, makna sama. Baik. Katanya lagi, menurut saya, kata siapa? Kata Imam Nawawi, dalil yang digunakan pada doa setelah takbir keempat adalah apa yang kami riwayat dalam kitab Sunan Al-Kubra karangan Baihaqi daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahawa dia melakukan solat jenazah untuk puteranya sebanyak 4 kali takbir. Ni sandarang dia. Lepas tu setelah takbir keempat dia berdiri seperti lamanya berdiri antara 2 takbir pertama sambil memohon keampunan berdoa bagi jenazah. Kemudian dia katakan, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukannya. Anak dia mati di sembahyang, lepas takbir keempat dia lama. Baru dia bagi salam. Lepas daripada sembahyang dia kata, beginilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia bertakbir untuk yang keempat kalinya dan dia diam sejenak sampai kami mengira dia akan bertakbir untuk kali yang kelima. Nak ambil takbir, nak akad takbir pula ni sebab dah bagi salam lalu sampai tahap tu. Baik, kemudian dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Selepas solat kami bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan? Lama sangat pada takbir yang keempat dia menjawab, sesungguhnya aku tidak menambah kamu atas apa yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Aku nak buat lebih daripada apa yang Rasulullah buat. Jadi benda hak yang aku baca itu hak yang Rasulullah buat. Atau demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Al-Hakim bin Abdullah mengatakan hadis ini sahih. Maksudnya Hakim bin Abdullah, Imam Hakim An-Naisaburi yang kita cerita tadi, menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Tapi apa cerita dah tadi? Maksudnya penilaian Imam Hakim terhadap sebuah hadis tidak terus diterima oleh ulama hadis. Bahkan mereka akan buat kajian terlebih dahulu. Kalau sekiranya dipersetujui oleh Imam Syamsuddin Al-Dhahabi, maka boleh diterima penilaian yang dilakukan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Setelah selesai daripada keempat takbir berikut, setelah selesai daripada keempat takbir, berikut zikir-zikirnya. Setelah selesai daripada keempat takbir, lepas tu serta zikir-zikirnya, 4 takbir, lepas tu zikir-zikir dia
ditutup dengan mengucapkan 2 salam seperti solat-solat lain. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, macam solat lain. Berdasarkan hadis Amrullah bin Abi Aufa di atas. Hadis Amrullah bin Abi Aufa ada menceritakan kemudian dia memberi salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Inilah pendapat yang paling benar. Ada juga pendapat lain yang lemah dalam masalah ini. Namun sengaja saya tinggalkan kerana tidak perlu dibahas dalam kitab ini. Hak yang kita cerita ni, hak tu pandangan hak yang paling betul dah adalah benda hak yang khilaf dalam bab ni, tapi pendapat tu adalah pendapat hak yang tidak tepat. Maka saya tak memasukkanlah dalam kitab ni untuk tidak mahu dah memanjangkan dalam perbincangan dia dengan cara memuatkan pandangan-pandangan hak yang lemah. Jadi cukup dengan pandangan hak yang benda yang sahih, yang benar, yang tepat serta jelas. Okey, sikit lagi kita baca. Apabila ada yang datang lambat dan mendapati imam sedang solat. Ini penting kita tahu, kita sebagai makmum pula. Sebab bab ni ramai orang hak yang terlepas pandang. Bukan tak sembahyang jenazah, sembahyang tapi terlepas pandang dalam bab ni. Apabila ada yang datang lambat dan mendapati imam sedang solat, maka dia bertakbir bersama imam saat itu juga. Okey, siapa Allahu Akbar. Siapa lambat pun takbir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya tanpa dia melihat tu imam duk takbir pertama ke, kedua ke, ketiga ke, empat, tak perlu. Sebab kalau kita mungkin kena tengok tu imam duk takbir berapa, sebab mungkin kena baca doa seperti baca tu imam baca doa. Bukan gitu. Jadi kalau mari takbir tu imam masa takbir yang ketiga pun mu tetap baca Fatihah. Baik. Takbir, lepas tu baca Fatihah dan seterusnya tanpa harus mengikut urutan bacaan imam. Tak perlu ikut tu imam. Baca Fatihah dululah. Sebab mu ikut cara mu. Cuma takbir tu ikut imam lah. Apabila makmum bertakbir, kemudian imam bertakbir dengan takbir berikutnya, sebelum si makmum selesai membaca zikir pada takbir itu, maka zikirnya gugur sebagaimana gugurnya bacaan orang yang lambat solat dalam solat-solat lain. Maksud dia betul? Kita kan kalau kita mari lewat Allahu Akbar sembahyang maghrib ke isyak ke subuh ke zuhur ke asar, tiba-tiba tu imam rakaat. Kita dah nak baca Fatihah, maka kita rakaat bersama dengan imam kerana kita adalah makmum masbuk. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Okey. Sama juga kita siapa lewat, kita Allahu Akbar dah nak baca Fatihah, tu imam pun takbir yang berikutnya, maka ketika itu gugur bacaan Fatihah daripada kita. Gugur dah bacaan Fatihah sebab kita adalah makmum masbuk. Bacaan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Itu maksud dia. Apabila imam telah salam sementara masih ada beberapa takbir bagi orang yang masbuk pada solat jenazah, maka wajib atasnya untuk melengkapi keempat takbir berikut zikir-zikirnya, maksudnya berserta dengan zikir-zikirnya secara berurutan. Maksudnya kita tinggal berapa takbir lagi. Tok imam bagi salam, kita dah satu takbir dengan tok imam. Jadi tok imam bagi salam tambah lagi 3 takbir. Dan setiap 3 takbir saat itu kita buat zikir dia. Okey, kita sempat takbir pertama. Lepas daripada takbir pertama, kita baca Fatihah. Tiba-tiba tak sempat nak habis Fatihah, tok imam akad takbir yang keempat. Baik, kita pun akad takbir yang keempat, gugur Fatihah daripada kita. Baik, tok imam bagi salam, maka tinggal lagi berapa takbir kita? 3 takbir kita kan. Maka kita akad takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat tak ada dah bacaan wajib, hanya tinggal bacaan sunat. Lepas tu barulah kita bagi salam. Baik, maksudnya lepas daripada tu imam bagi salam, kita kena sempurnakan takbir kita hak yang nak cukup 4. Lepas tu setiap bacaan selepas daripada takbir hak yang diwajibkan saat itu kita kena baca. Ini pandangan yang paling betul, pandangan yang mu'tamad, pandangan yang kuat dan yang difatwakan. Inilah pendapat yang paling benar dan masyhur pada mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i. Ada juga pendapat yang kami anggap lemah yang mengatakan harus melengkapi keempat takbir tanpa zikir. Wallahu a'lam. Ada pandangan tersebut. Pandangan tersebut kata gini. Kita kata kita dah satu takbir je kata imam. Imam pun bagi salam. Bila tu imam bagi salam, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir saja tanpa membaca apa-apa bacaan selepas daripada takbir. Okey, ada pandangan. Tapi pandangan tu pandangan lemah. Pandangan yang kuat, tetap kita kena baca zikir yang wajib selepas daripada setiap takbir yang berbaki bagi kita. Baik. Zikir yang diucapkan penghantar jenazah.
Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.